Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat pertama dan kedua. Demi waktu duha dan demi waktu malam yang melabuhkan tirainya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekarang ini saya berada di pekarangan rumah dan sekarang baru saja masuk waktu duha. Kita disunatkan untuk kita melakukan solat sunat duha pada setiap hari sekurang-kurangnya 2 rakaat, atau boleh dilakukan 8 rakaat terpulang kepada keselesaan dan kehendak kita sendiri. Lakukanlah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan sidang penonton sekalian berkenaan dengan doa duha. Perasan tak kita bila kita baca doa duha, apa doa yang kita baca? Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka, sehingga ke akhirnya. Perasan tak pada perkataan duha? Kita doa Allahumma innad duhaa, ya Allah, sesungguhnya waktu duha. Tetapi dalam ayat Al-Quran Allah sebut wadduha, bukan wadduha. Wadduha. Jadi saya ada merujuk dalam kamus Lisan Al-Arab karangan Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur. Di dalam kitab tersebut, dalam mu'jam tersebut, ada dinyatakan apa beza duha dengan ad-duha. Rupa-rupanya ad-duha ni permulaan duha, dan duha adalah waktu duha yang akhir-akhirnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha yang berlaku pada awal paginya, selepas habis waktu syuruk 28 minit, maka masuk waktu duha. Kemudian kata Ibnu Manzur, orang Arab sebut duha ini apabila dia telah melewati sehingga ke pukul 9.30, katakanlah 10 dan sebagainya. Sebab itulah alim ulama kita karang doa Allahumma innad duha, kerana mungkin dalam kalangan kita ramai yang melakukan solat duha ini di akhir-akhirnya. Jadi sesuailah kita doa dengan doa tersebut, Allahumma innad duha, kerana kita tunaikan solat duha itu lewat. Tetapi kalau kita tunaikan awal waktunya, mungkin kita boleh baca Allahumma innad duha duhaka, Allahumma innad duha duhaka. Walau bagaimanapun, kalau kita solat di awal waktu sekalipun, kita baca Allahumma innad duha duhauka pun tidak menjadi masalah, kerana ia adalah perkataan yang memang terdapat dalam bahasa Arab dan memang diamalkan oleh alim ulama kita. Jadi tidak ada masalah di situ, cumanya sebagai rujukan tambahan saya berkongsi pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang sebut kepada kita, pesan kepada kita amalan-amalan khusus yang kita perlu sediakan sebelum kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenalah jaga solat di awal waktu. Kita kena memperbanyakkan solat-solat sunat, di antaranya solat sunat duha, solat sunat rawatib, sekarang bulan Ramadan solat sunat tarawih, solat sunat tahajud dan sebagainya. Kemudian kita perlu banyak baca Al-Quran, bersedekah. Jadi kadang-kadang kita refleksi ataupun koreksi diri kita sendiri. Mungkin ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita suka buat, dan ada benda yang kita masih belum mula buat. Contohnya orang yang suka sembahyang, dia boleh solat duha, boleh dia boleh solat sunat rawatib, tetapi dia berat untuk bersedekah. Sepatutnya biarlah maknanya ada juga, tetapi dia berat.
Jadi kita apabila kita suka buat sesuatu, maka kita buat secara istiqamah. Ada orang suka sedekah, suka infak, tetapi kalau bab solat, Masya Allah, susah dia. Jadi kita ambil peluang kerana kita disyariatkan untuk kita berdoa. Selepas kita melakukan ibadah yang kita buat ikhlas kepada Allah, kita doa. Jadi kalau orang yang suka solat, contohnya dia istiqamah solat sunat duha, selepas solat sunat duha, dia minta kepada Allah. Selepas kita baca doa yang kita sebut, kita bincangkan di awal tadi, mungkin kita boleh sambung dengan doa, Ya Allah, aku ini susah untuk solat tahajud, Ya Allah. Maka minta Allah permudahkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menolong kita, insya-Allah. Kalau kita susah untuk bersedekah, selepas kita solat sunat rawatib, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, aku ni kalau solat seperti ini aku dah suka, Ya Allah, maka sukakanlah pada diriku ini untuk bersedekah. Begitu juga sebaliknya, orang yang suka sedekah tapi lihat untuk melakukan solat-solat sunat. Solat fardu memang dia tak pernah tinggal lah, alhamdulillah. Tapi untuk melakukan solat sunat tahajud sangat susah, sangat sukar. Jadi dia perlu doa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila sahaja melakukan sedekah. Selepas itu ambil masa dalam seminit dua, Ya Allah, aku ni kalau sedekah mudah sangat, Ya Allah. Tapi kalau solat payah, nak bangun malam payah. Jadi kita bermunajat, kita bertawasul dengan amal soleh kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi kepada kita amal-amal soleh. Jangan kita pernah merasai kekurangan. Aku ni solat je lah, sedekah tak ada. Aku ni sedekah je lah, solat tak ada. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kepada kita supaya kita tidak memandang remeh apa sahaja amal baik yang kita boleh kerjakan. Yang pentingnya istiqamah. Dan yang pentingnya kita ada perasaan untuk menambahkan amal soleh kita selagi ruang dan peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak tertutup. Selagi mana kita tidak, maknanya kita masih hidup dan kita masih diberi ruang dan peluang sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja, mudah-mudahan mendapat keberkatan.